Suasana Pecina. Perdana Menteri kita memang seorang yang fasih berbahasa dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kadang-kadang fasih sangat sampai orang macam Apek Amin Macik Kia ni tak berapa nak faham. So saya ambil berjam-jam untuk membuat satu ringkasan ataupun rumusan apa yang kita patut tahu. Okey? Ringkasan pemalas bagi pakej stimulasi ekonomi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Nombor 1. Doktor, jururawat kaki tangan perubatan lain yang terlibat dalam melawan COVID akan mendapat allowance sebanyak RM400 sampai RM600 mulai 1 April sampai kehabisan wabak ini. Ada masalah? Tak ada kan? Okey. Nombor 2. Tentera, polis, custom, immigration, pertahanan awam dan anggota yang terlibat dalam melawan COVID akan mendapat allowance sebanyak RM200 sehingga kehabisan wabak ini. Sejak mulai 1 April sampai kehabisan wabak. Saya ulangi, tentera, polis, custom, imigrasi, pertahanan awam dan anggota yang terlibat dalam melawan COVID akan dapat allowance sebanyak RM200 dari 1 April hingga kehabisan wabak. Nombor 3. Ini sila dengar baik-baik sebab dia ada sedikit pengiraan. Okey? Kalau pendapatan bulanan isi keluarga anda, artinya kalau ada suami pun kerja, isteri pun kerja, jumlah gaji suami dan isteri ini adalah kurang daripada RM4,000, maka anda akan mendapat RM1,600. Tanya. RM1,000 akan dibayar pada April dan RM600 akan dibayar pada Mei. Macam mana bayar? Saya tak tahu. Dia tak cakap, saya tak berani nak cakap. So kita tunggu saja, okey? Nombor 4. Kalau pendapatan bulanan isi keluarga anda adalah antara RM4,000 sampai RM8,000, artinya jumlah gaji suami bini semua adalah antara RM4,000 sampai RM8,000, anda dapat RM1,000 daripada kerajaan one off sekali ya. So 500 500 kan? Okay, sorry. Anda dapat RM500 akan dibayar pada April dan RM500 dibayar pada Mei. Macam mana bayar? Saya tak tahu. Dia tak cakap, saya tak berani cakap. Nombor 5. Kalau umur kamu adalah 21 tahun ke atas, anda belum kahwin dan gaji bawah RM2,000 seperti Makcik Kia, Apek Cina, anda dapat RM800. Okey, RM500 akan dibayar pada bulan April dan RM300 dibayar pada bulan Mei. Nombor 6. Kalau umur kamu 21 tahun ke atas, kamu belum kahwin dan gaji kamu adalah antara RM2,000 hingga RM4,000, maka kamu akan dapat RM500. Okey, RM250 akan diberikan pada April dan RM250 akan diberikan pada Mei. Nombor 7. Bantuan sara hidup masih berjalan dan akan dibayar pada bulan Julai. Sabar. Okey. Nombor 8. Pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam Swasta, Politeknik, Kolej Komuniti dan Matrikulasi. Dengar baik-baik. Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, Swasta IPTS, Politeknik, Kolej Komuniti dan Matrikulasi, kamu dapat RM200 pada bulan Mei. Bukan April. Mei, you dapat RM200. Kena rajin belajar sikit. Nombor 9. Warga-warga OKU, warga emas, kanak-kanak perlindungan dan lain-lain dalam kategori yang sama akan mendapat bantuan makanan, barangan penjagaan kesihatan dan tempat perlindungan daripada kerjasama antara kerajaan dan NGO. Kita mohon, kita berprihatin sebagai warga negara Malaysia kepada rakan-rakan kita dalam kategori ini. Okey. Nombor 10. Hutang PTPTN
dia kena bayar juga. Okey, cumanya ditangguh 6 bulan mulai April. Maksud dia apa? Maksud dia hutang PT March kena bayar. Cumanya dari April you calculate lah 6 bulan tak payah bayar. Dia tangguh, dia bukan cancel. Nombor 11, pesakit golongan B40. Apa maksud B40? Dia memang satu pengiraan yang rumit, tapi Apik bagi satu cara pengiraan yang mudah. B40 maksudnya mereka yang layak untuk mendapat bantuan sara hidup BSH. Okey. Dan juga golongan pesakit golongan B40 dan juga golongan B40 yang dikuarantinkan, satu pesakit, satu yang dikuarantinkan akan mendapat penggantian gaji sebanyak RM50 sehari untuk 14 hari sewaktu di kuarantin dan rawatan. Nombor 12, boleh keluarkan RM500 daripada akaun B skim persaraan swasta sehingga jumlah RM1,500 tempohnya dari April hingga Disember. Tak boleh angkat keluar sekarang. You boleh angkat keluar RM500 setiap bulan sampai jumlah dia RM1,500 daripada akaun B skim persaraan swasta. Okey. Nombor 13, golongan B40. Tadi saya cakap B40 adalah mereka yang layak mendapat bantuan sara hidup BSH di kawasan bandar yang duduk di projek perumahan rakyat PPR dan projek awam kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri punya tak ada lagi, tapi kerajaan persekutuan seru. Kita sambung. Sewa anda tidak perlu bayar 6 bulan dari April hingga September. 6 bulan. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Ya, 6 bulan. Mereka duduk di PPR, Projek Perumahan Rakyat dan juga Perumahan Awam Kerajaan Persekutuan, tak payah bayar sewa 6 bulan mulai April. Nombor 14, semua premis milik Kerajaan Persekutuan, agensi dan badan berkanun Kerajaan Persekutuan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria, kedai sebaneka dan lain-lain, sewa tidak perlu bayar sampai satu tarikh yang diberitahu. Okey. Nombor 15, bil elektrik sektor pelancongan dapat diskaun 15%. Apa dia sektor pelancongan? Maksud dia macam hotel, macam rumah penginapan berlesen ni, you punya elektrik bil dapat 15% diskaun. Nombor 16, bil elektrik sektor komersial, industri perindustrian dan isi rumah di Semenanjung Malaysia dapat diskaun 2% mulai April. Jangan marah dulu. Jangan kata 2% ni. Jangan henti kat sana dulu. Apa yang seterusnya akan meredahkan kemarahan anda. Nombor 17, bil elektrik isi rumah kamu juga dapat diskaun, tetapi dia rumit sikit pengiraannya. Dengar baik-baik. Okey. 200 kilowatt yang pertama kamu dapat diskaun 50%. 200 kilowatt yang pertama kamu dapat diskaun 50% separuh. Kalau you pakai lebih yang 201 hingga 300 kilowatt kamu dapat diskaun 25%. Kalau you pakai lebih lagi yang 301 kilowatt sampai 600 kilowatt kamu dapat diskaun 15%. Artinya first 200 kilowatt 50%, yang tengah punya 200 hingga 300 25%, yang 300 sampai 600 you dapat 15%. Kalau nak pakai lebih lagi, kamu bukan orang miskin, kamu orang kaya, you bayar saja. Jangan kutuk sini, kutuk sana, jangan mengeluh. Okey. Nombor 18, kerajaan kasih pakej khas dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi, internet percuma dari 1 April hingga habis perintah kawalan pergerakan. Buat masa sekarang 14 April, artinya internet percuma. Boleh tengok live, boleh tengok video, boleh follow Apek punya Instagram, boleh komen dan like dan share Apek punya benda tiap-tiap hari. Dan jangan bagi alasan internet tak cukup, sebab dia akan percuma dalam 14 hari ni. Okey. Nombor 19,
kaki tangan kerajaan grade 56 ke bawah akan dapat RM500 one off pada bulan April. Grade 56 ke atas pemahaman APEC ni, dia jusa C, jusa B, jusa A sudah kaya, sudah ada kereta, ada RM500. Bagilah orang yang memerlukannya. Nombor 20, pesara kerajaan juga akan dapat RM500 pada April. Terima kasih. 21, kerajaan kasih 1 bilion untuk dana jaminan makanan. Kamu tidak perlu risau macam mana ini boleh jalan. Kamu cuma harus tahu bahawa kerajaan taruh 1 bilion untuk memastikan kita punya makanan selalu cukup. Okey. Nombor 22, dana khas untuk pertubuhan peladangan kawasan dan pertubuhan nelayan kawasan. Pada pemahaman APEC, dia bukan kasih duit kepada nelayan dan peladang. Dia kasih duit kepada pertubuhan dia untuk membantu. Okey, nombor 23. Ni panjang sikit, okey. Bagi mereka pengikut APEC Cina yang merupakan majikan, subsidi upah membantu majikan untuk mengekalkan pekerja. Artinya kerajaan akan kasih duit kepada majikan untuk bayar gaji kita semua orang. Okey, ini untuk pekerja yang dapat gaji kurang daripada RM4,000. Kerajaan akan subsidi RM600. Ini artinya kalau kamu ada pekerja yang you bayar gaji dia kurang daripada RM4,000, misalnya RM3,000, you hanya perlu bayar RM2,400. Kerajaan akan subsidi RM600 itu. Okey, tetapi dia ada banyak syarat. Dengar baik-baik. Majikan harus membuktikan bahawa mereka mengalami penurunan pendapatan lebih daripada 100%. Memastikan dia tidak akan membuang pekerja, ambil cuti lagi 3 bulan dan tidak boleh potong gaji pekerja sewaktu menikmati program subsidi upah ini. Dengar baik-baik. Kalau mau tahu apa yang terperinci, mohon periksa sendiri ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri tadi. Nombor 24, RM500 one off kepada pemandu e-hailing pada April. Iaitu mereka Grab driver lah, Easy Cab lah semua tu, dapat RM500. 25, RM600 one off kepada pemandu taksi. 100 lebih daripada e-hailing. Terima kasih. Tanya. 26, gaji pekerja kontraktor kerajaan. Kontraktor ni artinya swasta, tetapi dia mendapat kontrak daripada kerajaan. Kerajaan akan tanggung gaji kepada pekerja kontraktor sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan, ya. 27, ni dia makro sikit lah. Bank negara akan taruh duit 4.5 bilion untuk membantu usahawan mikro. So usahawan yang kecil-kecil ni dapatlah pinjam duit dengan senang sikit dengan kadar faedah yang lebih rendah bagi bulan yang akan datang. Nombor 28, KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, membenarkan majikan. Ini untuk attention majikan untuk memilih penangguhan pembayaran, penstrukturan dan penjadualan semula sumbangan majikan. Okey. Nombor 29, macam-macam benda hanya akaunten majikan akan tahu. Kita akan skip bab inilah. Akaunten ambil tahu. Okey. Nombor 30, hutang pinjaman kita kepada bank tangguh 6 bulan. Ini rumit sikit, mohon baca sendiri daripada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya tak mau buat misleading lah. Nombor 31, pasal cerita Makcik Kia iaitu belum lagi Makcik Kia kita semua. Okey. Nombor 32, duit akan masuk lebih untuk infrastruktur di kawasan feodal dan sekolah daif di Sabah dan Sarawak. Nombor 33, kerajaan berprihatin kepada rakyat. Okey, sekarang ulasan APEC. Julung sekali, APEC ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana menjaga kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira bangsa, tanpa mengira sokongan politik. Dan juga APEC ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Bosku. Kenapa? Kerana Datuk Seri Bosku dulu waktu jadi PM dia pandai cari duit, dia pandai buat duit, dia pandai bina aset. Dan sekarang baru kita tahu sebenarnya negara kita bukan nak saja tak bankrupt, malah ada banyak result dan aset yang banyak lagi. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Najib Razak. Okey, kalau ada sebarang persoalan, ada soalan, you boleh komen di ruangan
kementerian dan juga ahli-ahli politik kerajaan jangan tanya Apek Cina, sebab Apek tidak boleh menjawab bagi pihak mereka. Kalau ada kesilapan, mohon ampunkan Apek. Apek buat ringkasan ini dengan niat yang baik. Sekali lagi, mohon follow Apek Cina di Instagram baru yang baru dibuka hari ini, iaitu @apekcina_official. Saya ulang sekali lagi, Apek Cina _official di Instagram. Okey.